isu bai'ah atau sumpah taat setia Talak 3 terhadap isteri wakil rakyat PAS yang melompat parti. Jadi saya kena sebut dalam bahasa Mandarin。 OK， 候选人一党的候选人以修齐的效忠宣誓，效忠宣誓在这个伊斯兰文或者是在马来文就是 bai'ah， 以证明效忠一党。Jadi adakah amalan ini menjadikan isteri ataupun menjadikan perkahwinan sebagai alat politik yang boleh dikorbankan untuk kepentingan politik? Dan Datuk pernah menyatakan sokongan terhadap amalan bai'ah ini. Apakah rasionalnya? Semalam kita baru selesai perbincangan rang undang-undang lompat parti, anti lompat parti. Di Malaysia baru bincang 2022. Di Kelantan 1995 lagi kita bincang RUU anti lompat parti. Sebelum ada RUU anti lompat parti ini, keperluan kepada bai'ah untuk mempertahankan ini bukan nak mempertahankan satu keluarga, nak mempertahankan sebuah kerajaan. Kita jadi kelam kabut semua ni kerana lompat lah. Lompat itu lompat sini. Tetapi sebelum ini orang tak faham apa perasaan yang PAS lalui. Nak jadi tentera, you ada pengorbanan. Nak jadi ahli politik, you ada pengorbanan. Tentera ada bai'ah. Malaysia ke, tentera Singapura ke, tentera US ke, dia ada bai'ah. Yang mereka tawarkan ialah nyawa. Ini nak masuk politik, suami isteri, you kena bincang. Kalau you setuju, both of you, buat. Suami tak boleh masuk kalau isteri tak setuju. Dan bincang. Jadi kalau tidak ada perbincangan di kalangan mereka, mana boleh. Tetapi dalam hal ini, yang saya kira, saya bersetuju kerana bagi saya, ini adalah komitmen kedua-dua pihak. Isu yang kita bincangkan adalah isu yang serius. Tentang sebuah pengorbanan, bukan melibatkan dua orang, tetapi melibatkan kalau pengundi 100,000 punya masa depan. Because masa you angkat sumpah, you mewakili this particular group with this particular policy. Tiba-tiba lepas you menang, you tiba-tiba pakai polisi yang sebelah sana pula. Yang orang tak 100,000 orang yang sokong you tak sokong apa-apa yang you buat. Jadi ini soal kebertanggungjawaban. Jadi kalau tentera boleh berbai'ah, polis boleh berbai'ah, kita jadi pegawai kerajaan, kita ada OSA boleh berbai'ah. Kenapa untuk jadi pemimpin yang berintegriti you tak boleh berbai'ah? Dan dalam hal ini, bagi saya, isu politik dalam keluarga adalah isu yang kita kena bincangkan bersama-sama. Tapi kalau isu tak setuju, you tak payah masuk lah. Sebab bila berpolitik ni, kita bukan politik jam 8 pagi sampai 5 petang. Kita bekerja mula pukul 7 pagi, kadang-kadang pukul 2 pagi baru habis. Jadi kalau tidak ada kefahaman, susah. Jadi maksudnya dalam konteks ini adalah suami dengan isteri perlu ada konsensus, mesti ada satu persefahaman. Kalau si suami ni dia bertanding di bawah tiket A, dia mesti taat kepada tiket parti A dan tidak boleh khianat. Dan sebelum ini tidak ada RUU anti lompat parti. Kalau ada RUU anti lompat parti, keadaan mungkin berbeza. Sebab ini maruah sebuah negeri, ini maruah sebuah negara, ini bukan maruah sebuah parti dan hanya seorang manusia. Pengalaman PAS terlalu banyak dan banyak yang pahit. Ya, Kelantan pernah dijatuhkan dalam kerajaan melalui Mageran 1978. Jatuh kerajaan yang dilantik dalam pilihan raya bila berlaku isu lompat parti. Di Terengganu juga. Ya, 1959. So maknanya PAS ada pengalaman 59 di Terengganu, PAS ada pengalaman 78 di Kelantan. PAS ada pengalaman balik dengan APU pada tahun 1995. PAS bawa dalam undang-undang negeri untuk angkat enactment anti lompat parti, tapi Parlimen tolak. Now, setelah berpuluh-puluh tahun baru Parlimen Malaysia faham. Sebab kedua-dua pihak ada casualty. Dulu PAS saja ada casualty, ada casualty itu bahasa. Pengalaman dia. Pengalaman pahit lah macam. Pengalaman pahit. Pengorbanan mangsa lah. Mangsa. Ada mangsa. Sekarang dua-dua pihak ada mangsa. Dua-dua faham dua-dua baru faham. Oh, itu memang pahit lah. Ya. Dan dia macam sangat mengerikan. You dah bagi mandat macam ni, tiba-tiba dalam masa 1 jam you boleh pusing, another hari you boleh jadi parti lain pula. Jadi macam Allahu Akbar. Ini satu benda yang sangat, dan kadang-kadang dalam kita bekerja, support each other penting. Suami saya alhamdulillah memberikan support yang sangat hebat. Suami saya stroke. My husband is stroke survivor. Tetapi dia manage untuk kontrol dia punya emosi, dia berikan support secara fizikal walaupun dengan kerusi roda. Sebab kalau saya tak dapat konsen daripada suami, macam mana saya nak bergiat? Sama juga dengan pemimpin lelaki. Mereka anak 10. Datuk Menteri Besar Kelantan anak 12. Kalau dia tak dapat support daripada isteri, macam mana dia nak jalankan kerja dia?
Tapi Alhamdulillah semuanya berjaya. Tok Guru ni Aziz anak 10. Ini bukan pemimpin yang anak satu orang atau tak ada anak ni. Ini memang anak ramai semua ni. Dia bukan masalah anak saja. Sebagaimana yang sebut tadi lah, rakyat. Kan? Dan ini adalah betapa kita lihat, Alhamdulillah, pengorbanan wanita lah. Pengorbanan wanita sebenarnya. Jadi kena tengok dari sudut positifnya ada. Jangan asyik nak bagi perkara tersebut tak elok. Semuanya nak kutuk habis-habisan. Tapi Alhamdulillah, itulah jasa wanita, Masya Allah. Dapat mempertahankan sebuah negeri, Alhamdulillah. Dan Dengan menjadi satu model. kerusi, 2 undi. Kalau tanpa benda seperti itu, 2004, 2008, Kelantan bertahan dengan satu kerusi, 2 undi. Malaysia memerintah sekarang ini 5 kerusi lebih pun nak bersin pun tak boleh. Kelantan satu negeri pembangkang survive for 5 years. Itu 2004. 2004-2008. Jadi kita kena ingat apa dia punya rasional di sebaliknya. Hari ini dah ada undang-undang anti lobak parti, saya dah lega lah.